Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih. Yang ketiga, takbiratul ihram. Maka hendaklah engkau pesertakan niat daripada permulaan alif Allah hingga ra akbar, dan sunat engkau angkatkan kedua tanganmu itu hingga berbetulan kedua bahu sekira-kira berbetulan kedua ibu tanganmu itu dengan hujung telinga yang di bawah, dan berbetulan hujung jari kedua tanganmu itu dengan hujung telingamu yang di atas, dan adalah kedua tapak tanganmu itu menghadap kiblat, serta terbuka keduanya itu. Maka apabila tetap kedua tanganmu seperti yang demikian itu, maka engkau ucap takbir itu, serta engkau hadirkan niat yang tersebut itu, dan engkau turunkan kedua tanganmu pada ketika mengucap takbir itu. Kemudian maka engkau taruhkan kedua tanganmu itu di atas pusatmu dan di bawah dada, padahal engkau taruh tanganmu yang kanan itu di atas tanganmu yang kiri, dan engkau lunjurkan telunjukmu dan jari tengah di atas lengan yang kiri, dan engkau genggamkan jari manis dan kelingkingmu dan ibu tanganmu kepada pergelanganmu yang kiri. Dan rukun yang keempat. Ini kita masuk rukun yang ketiga. Rukun sembahyang ada 13. No? Ada 13. Ada rukun qawli, qalbi, fi'li. Qalbi ini rukun hati. Rukun hati ada dua ya. Niat dengan tertib. Ya. Kemudian rukun qawli ada 5. Pertama, takbiratul ihram. Kedua, membaca Fatihah. Ketiga, baca tahiyat akhir, selawat dalam tahiyat akhir, dan kelimanya salam. Jadi 2 dengan 5 berapa dah? 7. Kemudian rukun fi'li, perbuatan. Berdiri betul, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, dan duduk tahiyat akhir. 6. Jumlahnya 13. Salah satu rukun ni tak betul tuan, mayang kita batal. Niat tak betul ke, tertib tak betul ke? Tertib. Pergi sujud lu baru rokok. Tak mau. Dah rokok lu pun sujud. Tak ada tertib, tak ada. Ataupun rukun yang berbentuk rukun qawli. Qawli ni
takbir ihram. Kalau takbir tak betul, ada orang Allahu Akbar, dah jadi 9 kan. Allahu Akbar ni dia ada 8 dia. Alif lam lam ha, alif kaf bara 8. Bila Allahu Akbar, dia jadi 9. Tak sah sembahyang, tak sah. Atau ditambah alif Allahu Akbar, dia Allahu Akbar, bar baro, dia bila akbar ba alif ra, ditambah alif lah depan tu. Ataupun Allahu Akbar, tu pun tak boleh, dia mau 8 ya. Mau betul. Kalau makna kata cacat di situ, habislah. Sebab dia rukun. Kemudian tuan, tiap rukun fi'li ni ada syarat dia. Syarat rukun fi'li ni, rukun bacaan, mesti dengar telinga. Telinga kita tu kena dengar tiap-tiap huruf tu. Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar tu semua dengar di telinga kita. Kalau tak kedengaran satu huruf pun, sembahyang kita tak sah. Kan? Ada orang sembahyang tuan, Allahu Akbar, mulut tak merumit, mulut tak bergerak. Habis sembahyang saya tanya dia, hang baca Fatihah ke? Baca Ustaz. Tengok mulut tak merumit pun, baca dalam hati. Habis. Baca dalam hati. Mana boleh baca dalam hati? Dia bukan rukun qaul, bukan rukun qalbi. Dia rukun qauli. Tiap-tiap rukun qauli ni kadang-kadang ada semua orang tuan. Dia tak sebut pun Allah apa Assalamualaikum. Mulut dia tak bergerak. Dia kena Assalamualaikum warahmatullah. Kena sebut Assalamualaikum. Kalau makna kita kata, kalau mulut dia tak terbuka, macam mana tak bergerak? Macam mana dia nak baca? Macam nak dengar telinga dia sendiri? Di tiap rukun qauli yang 5 tu, mesti tuan-tuan dengar telinga kita sendiri paling kurang. Kalau tak dengar tuan, tak sah bacaan. Bila tak sah bacaan, tak sah rukun, tak sah sembahyang. Kan? Begitu juga dengan apa rukun berkaitan rukun fi'li. Ya, kita buat elok. Diri betul, rukuk, sujud. Sujud 7 anggota. Kena di tempat sujud, letak tempat sujud. 2 tangan ni dari hidung, lutut, 2 lutut, kaki tu. Jangan sujud macam kucing. Kaki kucing dia jadi tak mau, dia macam tu. Kalau macam tu tak mau jadi dia. 7 anggota ni mesti kena tempat sujud. Tempat sujud tu pula tuan-tuan sekalian, tempat kena dari kita tu, dia tak boleh bangkit dengan kita bangkit. Kita bangun, dia bangun, tak mau. Macam ekor sorban kita ni panjang, dia duduk bawah tu, sujud atas ekor sorban. Ekor sorban ni kita bangkit, dia bangkit, kita turun, dia turun. Sujud tu tak sah. Kalau kain sejadah ni, kain apa, kain som ni tak apa. Kita bangkit, dia tak bangkit kan. Kita bangun, dia tak bangun. Ekor sorban ni kan, kita sujud atas dia bangkit, kita bangkit. Tak mau, dia tak mau. Tak sah, sujud kita tak sah. Jadi banyak cerita lah. Kita cuma ulang kaji lah, kita buat dah. Cuma bila ada kitab ni, kita tahqiq kan? Kita bukan ikut orang. Sebab semayang ni dia salah satu syarat sah semayang. Tak silap saya yang ke-8 syarat sah semayang, mengetahui kaifiat semayang. Kita kena tahu. Kalau kita makna kata dengan kita buat betul, tapi kita sendiri tak tahu betul ke tak betul semayang aku ni, dia tak mau. Kita buat dengan kita yakin, kita buat betul. Mana tahu kita tahu betul, kita mengaji, kita tahulah betul tak betul. Tu dia suruh kita menuntut ilmu, kita mengaji kan, dengan supaya kita dapat keyakinan di atas makna kata segala perbuatan kita dalam semayang. Semayang penting tuan, cukup penting. Syarat makna diterima amal yang lain semayang. As-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa diri semayang, dia diri agama.
Siapa tinggal semayang, atas semayang dia tak betul, dia meruntuhkan agama. Agama runtuh, baca rumah runtuh lah. Nak buat TV kat mana, nak buat almari kat mana, nak buat apa kan. Jadi ibadat-ibadat lain ni tuan-tuan, dia bergantung dengan semayang kita tu. Di mudah-mudahan lah tuan-tuan. Malam ni kita bercakap tentang takbiratul ihram. Ada takbiratul ihram, ada takbir intiqalat. Macam kita tuan-tuan, kita nak berpindah satu rukun ke satu rukun. Lah ni kita berdiri betul, kita nak rokok. Imam kata Allahu Akbar. Itu nama takbir intiqalat, berpindah kepada satu rukun. Kan? Kita daripada makna kita kata daripada sujud nak pergi ke duduk antara sujud. Disunatkan takbir intiqalat, Allahu Akbar. Takbir kita ni yang kita sebut malam ni takbiratul ihram. Takbiratul ihram, rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga dalam susunan rukun semayang, tapi bagi rukun khawli nombor satu. Rukun khawli nombor satu. Rukun khawli tadi ada 5 kan. Nombor satunya takbiratul ihram. Takbir tu apa? Takbir tu Allahu Akbar. Itu takbir. Kalimah tu kalimah takbir. Kalimah membesarkan Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar tu kalimah membesarkan Allah. Semayang ni kita membesarkan Allah lah. Jadi takbir tu Allahu Akbar. Kenapa dipanggil takbiratul ihram? Kerana takbir ni mengharamkan yang halal. Asalnya halal. Bercakap asalnya halal. Sebelum takbir boleh cakap. Bila takbir tak boleh cakap. Kena bercakap yang boleh cakap ya. Ada takbir, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dek lah, ada boleh. Bila kita makna kata kita takbir tu tak boleh buat lain-lain dah. Kena yang nak boleh cakap apa yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Dia panggil apa ulama dia buat satu istilah solat tu. Ya manakan makna semayang pada syarak akhwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim bisyara'ita maqsusah. Itu takrif yang diberi oleh ulama-ulama fiqh. Yang katakan sembahyang itu ataupun yang tepat sekali bukan sembahyang, solat. Solat tu yang paling tepat, solat. Sebab Cina apa kata gua sembahyang Cina apa dia kata dia sembahyang juga. Yang paling tepat solat atau solah. Solat ni artinya akhwalun, beberapa perkataan. Ada sembahyang tu ada perkataan yang wajib yang mesti kita baca. Ada perkataan yang sunat, kan? Yang disunatkan kita baca, kan? Akhwalun wa af'alun, akhwalun wa af'alun, beberapa perkataan, beberapa perbuatan. Muftatahatun bitakbir, yang dimulakan dengan takbir. Semayang tu mula dengan takbir, Allahu Akbar, baru masuk semayang. Sebelum tu bukan semayang. Ada orang pertikai, dia kata ni usalli ni batal semayang. Usalli tak semayang lagi, dia belum semayang. Kira main bola, bisil belum tiup, ayo mat, ready, tak go lagi, ready tu. Dia panggil warm up. Warm up baru. Usalli tu baru warm up, dia belum lagi semayang. Semayang Allahu Akbar, baru masuk semayang. Kan? Muftatahatun bitakbir, dibuka semayang tu dengan takbir. Wa mukhtatamatun bitaslim, ditutup semayang tu, disudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Habis semayang. Bila habis tu bolehlah, halal lah. Nak bercakap kan, nak berjalan kan, semua boleh dah. Sebelum tu tak boleh.
InsyaAllah. Betul tuan, kalau sekiranya kita tengah semayang, kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullah. Bagi salam yang pertama. Salam pertama wajib. Salam kedua sunat. Tiba-tiba kita terkentut. Assalamualaikum. Cukup dah. Warahmatullah tu sunat ya. Assalamualaikum. Kentut. Macam. Semayang kita sah. Tapi jangan bagi salam kedua. Sebab wuduk dah batal. Bila wuduk batal, kita dah tak boleh semayang dah. Kita bagi salam yang kedua, kita buat kerja semayang. Hukum dia haram. Kalau tuan-tuan batal wuduk, keluar, jangan duduk sambung semayang. Malu kat orang, terus semayang. Jangan buat pasal. Berdosa. Semayang tak ada wuduk. Assalamualaikum. Semayang kita sah dah. Cukuplah tuan tu. Tak payah semayang semula. Salam kedua sunat dia. Warahmatullah tu sunat dia. Yang wajibnya Assalamualaikum. Yang tu wajib. Lepas tu kentut tu jangan duduk semayang lah. Tu imam pun kalau terkentut, keluarlah. Jangan malu. Jangan teruskan semayang. Tak boleh. Siapa pun tak boleh. Dah batal semayang, kita kena berhenti semayang. Jadi nak bagi tahunya, takbir ihram ni takbir yang mengharamkan yang halal. Asal halal, bila takbir dah jadi haram, maka dinamakan takbirat ihram. Jadi yang wajibnya tuan-tuan, Allahu Akbar. Angkat tangan tu sunat. Angkat tangan tu sunat. Walaupun sunat, kita buatlah. Sebab amalan sunat ni pertamanya disukai oleh Allah Ta'ala. Amalan sunat ni Tuhan suka. Amalan sunat ni ialah amalan-amalan yang mendekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala sehingga Allah kasih kat kita. Dalam satu hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, la yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Sentiasalah hamba-Ku yang nak menuntut hampir kepada Aku. Mereka dapat hampir kepada Aku bin nawafil, dengan amalan-amalan sunat. Hatta uhibbahu, sehingga Aku kasih ke dia. Jadi amalan sunat ni jangan tinggal tuan. Kerana amalan ini amalan yang membawa kita dekat dengan Allah. Membawa kita dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi angkat tangan. Angkat tangan elok-elok tuan. Tak lagi diterang cara angkat tangan yang betul. Angkat betul-betul ni. Ni bau ni dengan tangan ni sama. Allah, sekira-kira. Ni jari ibu ni sekira-kira bawah telinga ni. Jari telunjuk sekira-kira hujung telinga ni. Jangan Allah. Buat elok-elok. Cuma saya nak pesan kat tuan-tuan. Ni tok guru saya pesan. Dia kata, Sidik, aku nak pesan kat hang sungguh-sungguh. Hang cerita dekat orang baik-baik. Angkat tangan ni tuan-tuan, dia ada 4 tempat dia sembahyang. Hukumnya sunat. Kita angkat dapat pahala. Kalau bukan tempat dia, ni jaga baik. Kalau bukan tempat dia, hukum dia tak jadi sunat. Dia tak jadi perbuatan sembahyang. Kalau bergerak 3 kali berturut-turut, dia boleh membatalkan sembahyang. Itu jaga. 4 tempatnya disunatkan angkat tangan. Yang pertamanya tuan-tuan, ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Letak tangan dulu. Allahu Akbar. Angkat tangan ketika takbiratul ihram. Satu. Yang kedua, ketika nak turun rokok. Lam yadil walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Kita turun. Turun. Allahu Akbar, turun rokok. Masa nak turun rokok tu disunatkan takbir. Dah 2. Yang ketiga tuan-tuan, bangkit daripada rokok.
nak i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Angkat tangan. Berapa dah? 3. Yang keempat, bangun pada tahiyat awal. Kita duduk tahiyat awal, rakaat yang kedua, nak pergi kepada rakaat yang ketiga. Kecuali subuh. Zuhur ada tahiyat awal, asar ada tahiyat awal, maghrib ada tahiyat awal, isya pun ada tahiyat awal. Kita duduk tahiyat awal. Tahiyat awal ni rakaat yang kedua, nak pergi kepada rakaat yang ketiga. Allah, panjangkan sikit sambil kita berdiri. Allahu Akbar. Berapa tempat dah? 4 tempat. Jangan tuan-tuan angkat tangan tahiyat rakaat pertama pergi kedua. Banyak orang buat. Dia duduk sujud, dia sujud rakaat yang pertama, nak pergi rakaat kedua, dia bangkit-bangkit angkat tangan. Itu bukan perbuatan sembahyang. Tak disunatkan angkat tangan. Kalau kita angkat juga tangan kita, itu nama perbuatan yang bukan perbuatan sembahyang. Kalau bergerak 3 kali berturut-turut, boleh membatalkan sembahyang. Tangan ni anggota berat. Jari tak apa, jari anggota ringan. Tangan ni berat kan. 2 pi 2 turun, tak kacau. Begitu ke? Iyalah. Bila buat lama dah, sejak dulu-dulu kalah. Sebab dia tak mengaji. Kalau orang mengaji, dia tak angkat. Rakaat pertama, pergi rakaat kedua, tak ada tahiyat awal. Yang ada 2 pi 3 ya. Bangkit tahiyat awal tu ada. 2 nak pergi 3. Rakaat kedua nak pergi ke rakaat yang ketiga. Begitu juga rakaat ketiga pergi ke 4. Tak ada tahiyat awal kan? Rakaat ketiga kan? Ada orang angkat tangan. Ni boleh kalau bergerak turut-turut 3 kali boleh menyebabkan batal sembahyang tuan. Sebab dia bukan perbuatan sembahyang. Perbuatan yang luar sembahyang. Jadi ni tuan-tuan ceritalah sekarang kawan kita yang tak mari apa ke abang lah. Anak isteri kita bagi tahulah benda ni. Ni tok guru saya pesan sungguh, Tok Guru Haji Awang. Ustaz Awang Pondok Lanai, duk hidup lagi. Tok guru saya seorang tu lagi masih hidup. Lain semua mati ya. Saya mengaji kat dia dulu. Saya mengaji kita dia Tustubian. Saya duduk di Al-Ustaz. Masa tu saya kerja storekeeper di Kementerian Kesihatan, Store Perubatan Negeri Kedah. Al-Ustaz duduk sana. Setiap pagi Jumaat saya ulang dengan motosikal pergi mengaji di Pondok Lanai mengaji kat dia. Kitab ni piau dia Tustubian. Dia pesan saya banyak kali, dia pesan. Tolong bagi tahu kawan-kawan dia kata. Supaya jaga benda ni. Rugilah. Jadi angkat tangan ni sunat. Kan? Takbir tu yang pentingnya takbir. Dipanggil takbiratul ihram. Kalimahnya ada 4 huruf ya. Alif lam ha, alif kaf ra ba. Allah tu dia ada mat. Kalimah Allah jangan kita pendekkan, kena mat panjangkan. Allahu Akbar. Paling panjang 14 harakat. Tinggal lebih. Allahu Akbar. Tak mau. Kadang-kadang tuan-tuan ada kalimah Allah kita pendekkan. Salah tak? La ilaha illallah. Tak mau. La ilaha illallah. Allah. Dia kena gitu. Subhanallah. Jangan subhanallah. Subhanallah. Kalimah Allah tu, kalimah makna kata dia dipanjangkan kalimah tu. Ya, astaghfirullah. Ada kataan Allah kita panjangkan dia. Jadi Allahu Akbar ni kita panjangkan dia. Allahu Akbar. Paling panjang 14 harakat. Ya. Amin. Amin 2 harakat ya. Mat badal. Amin ni asalnya amin. Amin, A'dam, Amin. Kemudian alif tu, alif fathah, hamzah sukun. Amin. Amin tak apalah, ma'arif sukun. Panjangkan min tu. Tu dia 2 harakat dia, wazal dia fa'il.
Kita wala tu imam betul. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tu imam. Tu imam kata amin. Tu imam betul apa tidak? Orang muslimat kalau tak pergi Jumaat, dengarlah radio tu dan TV tu. Tu imam betul. Amin. Makmum tu amin. Sampai PJ Kuala Lumpur pun sampai. Dia alif patah hamzah sukun. Amin. Jadi amin. Waladdallin. Amin. Jadi panjang bukan main. Saya tanya pasal apa panjang. Tak tengok tak? Dia ada di atas alif tu ada pedang dia kata. Ada pedang dia suruh panjang. Itu namanya mak badal, bukan mak bedai. Mak badal, mak ganti. Hamzah tu ganti alif. Jadi ya wazan dia apa dia? Fa'il, amin. Macam-macam lah tuan. Takbiratul ihram. Itu yang apa? Yang fardu rukunnya itu nak sebut elok. 4 huruf nak alif lam ha Allah, alif kaf ba ra. 8 huruf. Allahu akbar. Maka hendaklah engkau pesertakan niat daripada permulaan alif Allah hingga ra akbar. Perkataan Allah Akbar ni alif lam ha, alif Allah, alif kaf ba ra akbar tu. Tengah-tengah tu masuk niat. Niat yang kita maji bulan lepas tu. Kalau kita semayang waktu macam kita semayang maghrib, dia ada kena ada 3 syarat kan. Pertama qasad, kedua ta'rad, kedua ta'yin. Qasad dia apa? Saja aku semayang. Ta'rad dia apa? Fardu. Ta'yin dia apa? Maghrib. 3 ni kena masuk. Yang payah ni kita nak masuk ke semua. Saja aku semayang fardu maghrib 3 rakaat tunai makmum kerana Allah Ta'ala. Sedepah punya niat. Tu tak masuk tu. Allah. Tiba duk rokok dia takbir lagi. 3 aja. Saja aku semayang. Itu qasad. Fardu ta'rad. Ta'yin maghrib. Saja aku semayang fardu maghrib. Boleh tak? Lintas di hati antara alif dengan ra tu kita masuk tengah tu. Tak mana pun tak apa. Tapi jaga kalau semayang jemaat dia kena tambah. Makmum. Masa kita makmum dia kena masuk dalam tu. Kan? Kena masuk. Saja aku semayang saja aku semayang atau qasad. Fardu tu ta'rad. Ta'yinnya Jumaat. Kan? Ta'yin nafsi. Dia panggil ta'yin nafsi. Kita ni makmum. Imam lah. Makmum kena wajib niat makmum. Imam kena wajib niat imam. Allahu Akbar. Hati lintas saja aku sembahyang fardu Jumaat. Makmum. Kerana Allah Ta'ala tu kemudian tak apa. Kita nak masuk dalam niat tu saja. Satu lagi kalau tuan-tuan musafir, qasar, pendekkan semayang 4 rakaat, tuan-tuan boleh pendekkan 2. Macam saya tak ni semayang Isya. Dan semayang dah jamak takdim. Itu kita boleh niat. Kita kena niat makna qasran. Usalli, saja aku semayang fardal isya'i qasran. Qasran pun boleh. Saja aku semayang Isya qasar. Atau saja aku semayang Isya maksurah pun boleh. Saja aku semayang Isya dipendekkan pun boleh. Saya aku semayang Isya 2 rakaat pun boleh. Mana-mana pun boleh. Dipendekkan. Kalau semayang qasar. Tapi jamak tak apa kan. Jamak tak mesti niat dalam takbir. Kita boleh niat tak mana-mana pun boleh. Asalkan sebelum salam. Tengah tahiyat aku nak impun semayang maghrib ni dengan Isya. Boleh. Jamak boleh niat. Tak mana-mana tak dimestikan dalam takbir ihram.
Tapi qasar dia kena niat dalam takbiratul ihram. Ibadat ni tuan-tuan, bila sebut niat-niat ni disertakan dengan perbuatan. Macam tuan-tuan, umpamanya tuan-tuan ambil wuduk. Mana tempat niat dia? Masa basuh muka. Tuan-tuan kenakan air di muka, kena serta niat. Itu tempat niat. Jadi niat ni, hati niat, perbuatan sekali. Itu panggil niat. Bagi semayang, tempat niat dia masa takbiratul ihram. Allahu Akbar, tentu masuk niat. Kalau tak masuk niat, semayang kita tak sah, sebab tak ada rukun. Kerana niat salah satu daripada rukun semayang. Innamal a'malu bin niat. Sungguhnya sah satu amalan tu dengan niat. Jadi kita kena niat lah. Niat. Itu dia. Diserta, hendaklah engkau sertakan niat. Tak mana nak masuk niat, dia panggil dalam istilah tasawuf, istilah fiqh, dia panggil muqaranah. Muqaranah ni disertakan niat itu masa sebut Allahu Akbar. Di muqaranahkan, itu tempat dia. Tuan-tuan jangan termengaruh tuan. Lah ni zaman lah ni macam-macam. Boleh niat sebelum sembahyang. Sebelum sembahyang pun boleh niat. Mana boleh. Sebelum sembahyang bukan nama niat. Itu nama cita-cita. Kita kena beza. Niat, cita-cita, azam, angan-angan. Itu tak sama tu. Tahu angan-angan. Duit sekupang pun tak masuk tabung haji. Duit simpan apa pun tak ada. Aku kalau boleh pergi Mekah lah. Itu nama angan-angan. Cita-cita ni dah mula menabung. Kemudian dia belajar cara-cara nak kerja haji apa, dan dah buat permohonan pada tabung haji. Tapi nama belum naik lagi. Itu nama cita-cita. Azam nama dah keluar dah. Duit dah cukup, semua cukup. Tunggu ready nak pergi dah tu. Nak pergi Mekah ya. Itu nama azam. Niat. Kita dah pergi Mekah tuan. Sampai di Madinah dah. Nak masuk kota Mekah, kita pergi ke Bir Ali, nama tempat dia Bir Ali di Madinah tu. Kita pakai ihram, kita miqat di Bir Ali, kita niat. Kita niat, makna kata ihram. Makna kata kita nak umrah, kita ihram dengannya. Pakai ihram dan niat. Itu baru panggil niat. Sembahyang lu itulah. Allahu Akbar, baru masuk niat. Sebelum sembahyang orang tak bagi niat. Itu cita-cita atau azam. Kalau tidur terus, agan-agan. Tuan-tuan jaga lah ni zaman pelik-pelik. Macam-macam duk ada tuan. Saya pun tak nak cakap lah. Aduh. Dia duk main mengaji tak apa. Tak mengaji boleh ke dia. Jangan buat pasal. Mana boleh. Innamal a'malu bin niat. Tiap-tiap amal mesti niat. Kerana niat ni membezakan satu amalan dengan satu amalan. Apa beza sembahyang zuhur dengan sembahyang asar? Sembahyang apa? Tak mana beza dia? Beza tang niat lah. Sembahyang asar, niat asar. Sembahyang zuhur, niat zuhur. Dia. Beza tang niat tu. Niat tu penting. Kan kita sembahyang, kita mandi Jumaat, sunat Jumaat dengan mandi wajib. Kita angkat dia besar. Mandi siapa? Cuci siapa? Kat mana beza dia? Niat. Niat penting. Itu dia. Kita makna kata kita sertakan niat. Jadi dia makna tiga amalan ni, takbir ihram, niat dan berdiri betul. Tiga ni kita buat setempat. Masa berdiri betul lah kita takbir ihram, masa berdiri betul itulah kita niat. Tiga ni dia kelakuan dia sekali. Ketika membaca Fatihah. Kan? Satu kelakuan. Itu dia. Dia. Jadi mana tempat dia? Daripada permulaan alif Allah hingga ra akbar, alif lam lam ha, alif kaf ba ra, 8 huruf ni kita masuk. Saja aku semayang fardu maghrib cukup. Saja aku semayang fardu maghrib. Boleh masuk tak? Boleh, insya-Allah.
Yang tak boleh ni kita bawa semua sekali tu. Saja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat makmum. Makmum ni tuan-tuan, niat lepas takbir pun tak apa. Tapi dengan syarat jangan tunggu imam lama-lama. Kita ikut belakang imam, tak niat makmum. Imam baca surah, kita tunggu lama, boleh batal sembahyang. Eloknya lepas-lepas makna kita kata lepas-lepas saja kita takbir, lepas tu niat makmum. Itu yang paling elok. Lagi satu tuan-tuan kena jaga, kalau tuan-tuan masbuk, tuan-tuan mai-mai imam, makna kata imam tengah rokok, tuan-tuan masuk usalli fardhu maghribi, Allah saya maghrib, Allahu akbar. Tuan-tuan kena segera niat imam. Pasal apa? Walaupun tak disyaratkan masuk takbir ihram, kena segera niatkan imam. Pasal tuan-tuan dah jadi masbuk. Masbuk ikut imam. Tuan-tuan ikut imam, kalau tuan-tuan tak niat makmum, sembahyang tuan-tuan tak sah. Kalau sembahyang biasa ni tak boleh tunggu panjang-panjang. Kita makna kata lepas takbir tu elok tu niat imam makmum teruslah. Kalau boleh masuk sekali tak apalah, tak salah. Tapi yang disyarat kita letakkan makmum ni sembahyang jemaat ya. Yang tu sembahyang tu wajib kena masuk makmuman. Kita takbir, kita sertakan dengan niat daripada permulaannya alif sampai ra akbar. Itu dipanggil muqaranah. Disertakan niat. Niat tu hati tu. Usalli tu bukan niat, istihdar. Itu nak memudahkan hadir niat dalam sembahyang tu. Disunatkan oleh ulama kata, sunat kita sebut usalli apa semua tu. Itu dia. Dan sunat engkau angkatkan kedua tanganmu itu. Angkat tangan ni sunat, elok dibuat. Kalau tak buat sembahyang sah tak? Sembahyang sah. Buat elok-elok, buat betul-betul. Macam mana cara yang betul? Kata Imam Ghazali, ini Imam Ghazali kata ni. Ini Imam Ghazali, seorang ulama yang muktabar, seorang wali kutub. Dia kata sunat engkau masuklah tu. Dan nak cari rentung dia tahu mana apa tu. Mana ada banyak rentung dia.
Jadi yang kita faham, yang wajib tu takbir, Allahu Akbar disertai dengan niat. Itu rukun wajib. Yang sunatnya apa dah? Saya biar kita buat elok ya, insya-Allah mudahan. Maka hendaklah engkau pesertakan niat, alif sampai ra. Dan sunat engkau angkatkan kedua tanganmu itu hingga berputulan kedua bahu. Angkat dua tangan kita ni. Tangan kita angkat ni sekira-kira berbetulan tangan kita ni dengan bau. Dengan bau. Jangan macam tu jauh kan. Pada bau. Jangan macam tu lah. Allah. Sekira-kira. Bukan nak sukat dah. Sekira-kira tangan kita ni berbetulan dengan bau kita ni. Berbetulan dengan bau kita. Tapak tangan menghadap kiblat. Jangan macam Ultraman pula macam tu. Macam tu. Tangan kita bila-bila pun tapak tangan kita menghadap kiblat, muka kita, dada kita semua menghadap kiblat. Sekira-kira dia kata berbetulan tangan itu dengan bau. Ya. Satu. Yang kedua disebut kedua ibu tanganmu itu, dia kata, dengan ujung telinga yang di bawah. Ibu tangan kita ni sekira-kira ujung telinga belah bawah ni, bawah telinga. Dia dua dengan itu, sekira-kira, bukan sukat gitu dah lah. Sekira-kira. Dia dua ambil pembari pula, sekira-kira ya. Sekira-kira ujung ibu jari kita di bawah telinga kita. Telinga kita yang belah bawah. Itu dia. Dan dia kata ujung telinga yang di belah atas. Kedua tanganmu yang di ujung telinga dan berbetulan ujung jari kedua tanganmu itu dengan ujung telinga yang di atas. Ujung jari ni ujung telinga. Sekira-kira ujung telinga, ujung jari ni di ibu jari bawah ni. Ujung telinga, ujung jari, ujung telinga di atas telinga, sekira-kira. Lebih kurang macam itulah. Ibu jari telinga bawah, ujung jari telunjuk telinga atas. Ya, itu dia. Dan adalah kedua tapak tanganmu itu menghadap kiblat serta terbuka keduanya itu. Jadi tapak tangan kita menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Terbuka, jangan buat macam tu. Oh, gitu tak mau. Terbuka. Terbuka. Berapa? Jadi makna kita bila ada macam ni kitab macam ni, dicerita lagu ni, kita lebih yakinlah. Yang kita buat ni betul-betul ikut sunnah Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayang macam mana apa tengok aku semayang. Kita tak tengok lah, kita mana ada masa tu. Tapi kelakuan Nabi semayang tu dicerita oleh para sahabat, dicatat oleh para ulama kita, dan ditulis oleh ulama-ulama kita ni dalam kitab-kitab mereka itu. Yang apa Imam Ghazali cerita ni semua kelakuan Nabi, semuanya perbuatan Nabi. Kau macam tu. Jadi kita ikut macam ni, kita ikut Nabi lah, ikut sunnah Nabi dalam kelakuan sembahyang. Kedua tapak tangan tadi menghadap kiblat serta terbuka keduanya itu. Habis. Maka apabila tetap kedua tanganmu seperti yang demikian itu, maka engkau ucap takbir itu. Bila ada bagi tetap dulu. Kan kita letak gitu lah. Letak siap-siap. Dah semualah letak elok dah, baru Allahu Akbar. Kan? Jadi makna kata kita letak bagi elok tangan-tangan kita semua ni, lepas tu baru kita mula dengan Allahu Akbar. Bagi sempurna tempat duduk tangan kita tadi ni, makna sama dengan bau lebih kurang. Ibu jari bawah pada telinga, ujung jari atas telinga atas, tapak tangan menghadap kiblat, semua dah okey. Allahu Akbar. Baru kita takbir. Kata Imam Ghazali. Ya.
Itu dia. Serta engkau hadirkan niat yang tersebut itu. Jadi macam tadilah, bila takbir serta dengan niat macam tadi cerita tadi. Kan? Ingat, niat dengan takbir wajib. Itu kena jaga sungguh-sungguh. Kalau kita tak masuk ataupun terkeluar, kita buat balik. Buat bagi elok. Niat dengan takbir ni buat bagi elok. Tapi jangan wah-wah pula. Wah-wah kacau pula. Duk, Allah. Yang tu kacau lah. Itu namanya wah-wah syaitan. Saya mengaji pondok dulu tuan, ada seorang budak wah-wah. Dia duduk atas kolah tu. Dia kolah kan, kolah ada ayat. Dia tenggek atas kolah. Tenggek tu duduk. Nawaitu. Orang dah pergi mana hala dah duduk nawaitu tak habis lagi. Tok Guru main ada imam. Duduk nawaitu, Tok Guru terajar dia. Baca ada kolah. Basah dia begitu. Lepas tu sampai lah. Tak nawaitu teruk-teruk dah. Kena teruk kata syaitan teruk kata. Jadi meragu-ragu kita tu syaitan. Kan? Jangan sampai kena penyakit tu. Lepas tu disuruh kita baca sebelum sembahyang, kita baca kan qul a'udzu birabbin nas, kan, baca semua tu untuk menghadirkan hati, melindungi daripada bisikan-bisikan syaitan. Kan? Itu dia. Bila kita dah semua baru kita ucap takbir, maka engkau ucap takbir itu serta engkau hadirkan niat yang tersebut itu. Disertakan dengan niat sekali lah. Macam saya sebut tadi, tengoklah niat apa. Kalau takbir ada yang niat qasad ta'rif ta'yin sembahyang fardu, ada qasad ta'rif ta'yin nafsi macam sembahyang jemaat ditambah dengan makmuman, atau ada sembahyang yang qasad ta'rif ta'yin nafsi macam sembahyang qasar tadi ni, niat maksurah ataupun pendek atau 2 rakaat. Tu kena dia. Tengok kedudukan dia. Ya. Bila ada tetap dia kata tanganmu seperti demikian itu, maka engkau ucap takbir itu serta engkau hadirkan niat yang tersebut itu. Takbir serta dengan niatnya sekali, insya-Allah. Dan engkau turunkan kedua tanganmu pada ketika mengucap takbir itu, kemudian engkau taruhkan kedua tanganmu di atas pusatmu dan di bawah dada. Bila ada Allahu Akbar, ada dua pandangan lah tuan-tuan. Ada yang berpandangan, bila kita habis takbir, dia suruh lepas terus. Kan? Allahu Akbar, angkat bawah pusat ataupun bawah dada ni. Dada ni ada tempat yang jantung kan, jantung belah dada kiri kan. Duk tu. Ada setengah kata letak kat pusat, setengah kata letak dekat ni, dekat dada ni, dekat jantung ni. Lepas tu tangan kita ni bos sini. Jadi ada kebanyakan buat jatuh tu terus mai sini pun tak apa. Tapi ada juga yang bagi jatuh dulu, lepas ke bawah baru angkat balik. Itu maksud jatuhkan tanganmu kemudian letak di atas pusatmu, di bawah dadamu. Jadi Imam Ghazali kata tak bawah pusat. Ada juga ulama kata letak bawah dada ni. Tang bunyi duk tu, itu jantung. Supaya kerana tempat tu lah tempat setan duk kacau tu. Letak situ supaya kita lebih khusyuk. Kan? Kalau tuan-tuan pergi Mekah, dia lepas terus, tak angkat. Tu ada tu, tak silap saya Imam Ahmad bin Hanbal. Dia Hanbali ni, dia lepas terus, tak angkat dah. Jangan kata batal pula, sebab angkat tangan letak ni hukum dia sunat lah. Sebab letak tangan ni semua khilaf di kalangan para ulama. Ada kata letak kat pusat, ada kata letak kat dada, ada yang segala begitu pada atas, duduk gitu. Allah tapi saya tak tahu lah itu. Dia letak atas ni terus, duduk gitu. Ada juga yang lepas terus pun ada. Jadi yang pentingnya makna kata takbiratul ihram berdiri betul. Letak tangan ni benda khilaf biar khilaf tak tahu bisi nampak khilaf ni. Jadi kita kadang-kadang duk keli benda yang tak patut berkeli.
Saya baca tuan-tuan kitab ni. Saya baca di pondok, kita akan jumpa. Kita sembahyang, kita buat amalan hari Jumaat. Hari Jumaat ni tuan, yang paling afdal mengaji pagi Jumaat, menuntut ilmu. Yang kedua, kita mencari waktu-waktu mustajab doa dan mustajab amal. Kan? Ketiga, selawat. Siapa berselawat ke atas Nabi 1000 kali pada hari Jumaat, diharamkan oleh Allah api neraka. Tuan-tuan yang baca pencet tu tolonglah buat. Boleh buat 1000 kali. Tak hidup baca selawat 1000 kali, siapa pun nak tengok game. Ini semua tak ada faedah macam lah tuan-tuan. Kita buat selawat 1000 kali. Kemudian membaca Quran. Surah yang paling afdal kita baca hari Jumaat dan atau malam Jumaat, Suratul Kahfi. Kan? Lain daripada tu, kita baca Qul Huwallahu Ahad. Baca banyak-banyak. Lagi banyak, lagi bagus. Dan disebut dalam kitab ni, malam Jumaat, elok dibaca 4 surah. Surah Yasin, Surah Sajadah, Surah Ad-Dukhan, Surah Al-Mulk. Yang eloknya kita bawa sembahyang hajat ke ataupun sembahyang tahajud. 4 surah ni kalau kita baca, memudahkan kita menghafal Quran. Mudah melembutkan hati, terang ilmu dada. Allah bagi nur. Mudah kita buat kerja-kerja agama. Jadi maknanya kita kata, boleh baca semua ni, boleh. Kan? Ada dia punya apa? Dia punya kelebihan-kelebihan dia. Jadi kita jatuhkan tangan kita tadi ni, kita taruhkan kedua tangan kita tu di atas pusat dan di bawah dada. Atas pusat, bawah dada. Atas sikit pada pusat, bawah pada dada. Dada yang kiri tu tuan-tuan. Itu dia. Kemudian kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ya, padahal engkau taruhkan tanganmu yang kanan itu di atas tanganmu yang kiri. Jadi tangan ni kita letak bawah dada. Benda tu tangan kanan kita atas tangan yang kiri. Tangan kiri duduk bawah, tangan kanan duduk, tangan kanan duduk di atas. Ya. Nak tahu macam mana? Engkau genggamkan jarimu, jari manis dan kelingkingmu. Jari manis ni jari mana ni? Dan jari kelingking jari kecil ya. Ni dua ni. Kita genggam ni. Jari kelingking dengan jari manis kita genggam sini tangan kita. Ya. Kau genggamkan, makna kata jari kelingking, jari manis dan kelingkingmu, manis, jari manis dan jari kelingking, dan ibu tanganmu kepada pergelangan yang kiri. Genggam begitu. Tangan kita yang kiri. Itu cara dia. Kemudian dan rukun yang keempat. Itulah cara dia tadi. Kita Allahu Akbar. Sama ada kita lepas, ambil kelingking ni kita genggam, jari ni kita genggam. Genggam tangan kita tadi ni. Lepas tu barulah kita akan terus pula lepas ni, kita akan rukun keempat, kita membaca Fatihah. Dan sunat dahulu daripada membaca Fatihah, engkau baca doa iftitah. Cuma kita duk baca dah. Cuma cek balik lah, kita tersilap. Kita baca Allahu Akbar kabira. Tapi kalau kita beli buku, pergi tengok buku anak kita sekolah tu, Pastika Tadika kan, dia tak tulis Allahu Akbar kabira, tulis sana Allahu Akbaru kabira. Ra tu tak mati, dia hidup. Tapi kita pun mati dia.
Kita baca lama dah sejak dulu, zaman-zaman dulu sebenarnya. Allahu Akbar kabira. Pergi tengok balik. Akbar ke ra tu mati ke hidup? Ra tu bagi depan. Bagi doma. Bila bagi doma, kena baca Allahu Akbaru kabira. Ra tu berhenti. Kita bukan berhenti tangbat. Allahu Akbar. Sengap. Kabira. Bukan begitu. Jadi kita sambung. Kita wasal. Jadi bunyi dia Allahu Akbaru kabira. Betul tak? Yang tu tak apa lagi. Yang ada satu tempat tu aja baik. Dia terkali. Allahu Akbaru kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kan? Wa ma ana minal musyrikin. Aku bukan orang musyrik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku orang Islam. Kadang dia terbalik tu. Wa ma ana minal muslimin. Hujung dia wa ana minal musyrikin. Sudah. Aku bukan orang Islam. Aku orang musyrikin. Sembahyang buat apa? Lepas tu perlu juga tuan-tuan sekali kita cek balik. Kok kita tersilap baca. Kan? Baca bagi betul. Allah Rabbi ya Karim. Waktu lalu kita masuk rukun yang keempat. Membaca Fatihah. Saya anjurkan tuan-tuan pergi depan tu imam lah. Pergi jumpa tu imam ke apa ustaz-ustaz yang ada sini. Dengar ustaz saya baca Fatihah ni betul ke tak betul? Jangan malulah tuan-tuan. Kok tak betul lagi mana nak tahu. Pergi jumpa tu imam, jumpa ustaz. Dengar ustaz Fatihah saya ni betul ke tak betul? Sebab tuan-tuan tak pernah jadi imam, orang mana nak tahu tuan-tuan betul tak betul? Kita ada syok kata betul. Balik-balik sana Tuhan kata tak betul. Allah tak betul Fatihah, tak betul sembahyang. Tak betul sembahyang, yang lain mah tak pakai. Rugi. Jangan malu. Malu apa? Tiba kan buat apa kita. Pergi jumpa ustaz. Saya belajar kopi O ni nanti lemak. Dengar saya Fatihah, betul ke tak betul? Apa betul kita elok-elok Allah insya-Allah. Kita takut kita balik nanti Tuhan kata orang baca tak betul. Rugi banyak. Insya-Allah. Itu sajalah rezeki kita malam ni. InsyaAllah kita semua akan datang. Macam biasalah tuan-tuan. Sumbangan tuan-tuan malam ni saya nak teruskan bagi kat Pulau Pangkok lah. Saya sekarang ni madrasah yang kita buat tu banyak kos kita gunakan untuk tambak tanah. Lebih kurang 8 kaki tuan kita tambak tanah tu 8 kaki. Orang bagi bukit. Dia kata ustaz ambil bukit saya ni. Ya lah dia bagi bukit kita nak cari tu daya lipan tu. Dia panggil apa tu? Daya lipan incubator. Satu hari tuan 750 dia kerja. Beho 380. Lori sebiji 360, 2 biji 720. Satu hari 1850. Nak tambak tu 2 ekar tanah. Sekarang dah separuh dah tuan. Kita habis dah lebih kurang dekat 30,000 tambak tanah. Lepas tu bangunan kita dah habis 100,000 dah. Tapi setakat ni dah naik bumbung apa semua. Lantai belum lagi. Kemudian nak plaster. Kemudian tu kita akan buat apa kita panggil orang bagi kaki 5 ni bagi 5. Semua. Tempat kami panggil semua. Kita buat untuk asrama pelajar. Asrama sementara. InsyaAllah sebelum kita buat asrama kekal. Dan kita nak siapkan tandas. Tandas. Jadi bila siap 2 bangunan lah anak-anak muda nak pergi berkelah Pulau Pangkok apa boleh hubungi saya insya-Allah. Kita tak kena bayaran apa-apa. Kita masuk api, masuk air, mau apa nak terjun laut dekat ya tuan. Bunyi ombak pun dengar itu. Nak buat kemah ibadat ke apa-apa budak muda ni kita tarik mai surau payah dia tak mau. Ajak pergi tepi laut dia nak lah. Saya lalukan mai. Insya-Allah saya ingat dalam 3-4 bulan lagi bolehlah guna insya-Allah dengan izin Allah. Lepas tu kita akan buat pula fasa kedua, kita buat kantin dengan rumah guru. Fasa ketiga baru kita siap asrama kekal insya-Allah. Jadi pohonlah sumbangan tuan-tuan insya-Allah. Orang Pulau Pangkok kena tolong tuan. Saya tahu lah saya orang sana.
Memang payahlah, tapi kalau kita usaha insya-Allah. Nampaknya sambutan depa pun dah minta saya buat kuliah di surau, di masjid, seluruh pulau tu minta. Jadi kita tengoklah macam mana nak susun, kan. Jadi masyarakat dah mula mau menerima. Syukurlah, alhamdulillah lah. Dulu payah tu berkeli bergaduh. Lah ni depa berkawan dah. Okey, boleh berkira dah lah ni. Dulu ya Allah macam kunyit dengan kapok. Tak boleh dekat. Lah ni okey dah, boleh kira dah. Saya pun seronok lah tengok. Mudah kita menyampaikan dakwah tu, jadi mudah. Di sana Pulau Pangkok ada satu masjid terapung. Macam Terengganu tu, duduk atas ayak. Kan? Ada satu masjid. Tanya driver taksi tu dia bawa lah. Masjid tu pun dah jemput saya untuk menyampaikan kuliah. Di masjid tu setiap bulan. Alhamdulillah. Tempat pondok saya ni namanya Teluk Nipah. Tuan-tuan sampai JT Pangkok tu, tuan-tuan cari driver Melayu. Kalau driver Cina mungkin dia tak tahu. Kalau driver Melayu dia tahu. Pergi Teluk Nipah. Lepas tu kata kat dia, tu pondok Ustaz Siddiq. Dia tahulah. InsyaAllah. Tapi itulah banyak syelek-syelek tu kat situ lah. Itu hebat insya-Allah. Itu saja, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka amalan saliha wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'ala al-'afiyah wa nas'aluka ghina 'anil nas da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi bil alamin.